إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah, kita telah masuk kepada bab at-tashahhud daripada kitab Umdatul Ahkam Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dalam bab tashahhud ini, bab 21, muka surat 85. Baik, kita baca dulu hadis dia bersama-sama, kemudian kita cuba membincangkan hadis ni. Bab tashahhud ni penting ya tuan-tuan, hari-hari kita akan buat. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffi baina kaffayhi kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, yang ini yang kita baca ni adalah salah satu jenis daripada tasyahud. Dia ada banyak riwayat tasyahud. Yang kita biasa baca adalah riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim juga. Macam mana yang selalu kita baca? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ataupun dalam riwayat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu juga sahih dalam riwayat Muslim. Hadis tu adalah riwayat Ibnu Abbas yang kita baca tu. Yang mana Ibnu Abbas riwayatkan sampai kepada kita dan ia dipilih oleh Imam Syafi'i dan juga Syafi'iyah. Tak bermakna selain daripada itu tak sunnah. Sebab banyak sigatut tasyahud, banyak yang Nabi SAW ajar. Okey, kalau kita nak advance sikit, kita cubalah yang lain, kita hafal yang lain dan kita baca insya-Allah. Tapi kalau ikut hadis ni, kita lihat daripada Abdullah bin Mas'ud. Ni hadis Abdullah bin Mas'ud. Kalau based on siapa yang paling kuat, riwayat mana yang paling kuat, riwayat ni lah. Sebab riwayat ni adalah riwayat muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Ni paling kuat. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajarkan aku. Okey, semalam saya dapat call daripada kawan saya. Kemudian dia ajak untuk buat satu daurah lah. Daurah macam mana pedagogi lah, benda lah. Daurah bagaimana kita nak mengajar orang ni, macam mana nak mengajar orang. Tahu tak tuan? Macam mana Nabi SAW ajarkan sahabat dia. Yang ni kalau cikgu-cikgu pun penting ni, hadis ni. Dia ada satu bab dekat sini. Macam mana kita nak ajarkan anak murid, macam mana kita nak ajar orang, anak-anak dan sebagainya. Apa yang Nabi SAW buat tuan-tuan? Tengok. Dia kata, Ibnu Mas'ud kata apa? Rasulullah ajarkan aku tasyahud. Maksudnya macam mana cara tasyahud? Tengok, dalam keadaan Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Kaffi baina kaffaihi. Ini penting tuan-tuan. Kaffi baina kaffaihi. Maksudnya apa? Telapak tangan aku ni berada di antara telapak tangan Nabi SAW. Al-Imam Al-Bukhari dia masukkan dekat sini, dia istinbatkan dalam bab ni adalah bab al-musafahah, bab meletakkan kedua tangan kita di antara kedua tangan orang lain. Bab al-musafahah iaitu bersalaman ataupun berpegang tangan adalah sunat. Sunnah dia. Okey, jadi kat sini apabila Nabi SAW ajarkan Abdullah bin Mas'ud, dia duduk dengan rapat sangat. Itu yang pertama.
Dia duduk rapat. Yang itu memang syarat dia. Tapi kita ni kadang-kadang kita ni ada perangai yang macam-macam. Kita suka duduk jauh kan. Kita suka sebab tu kata semua ni lah sepakat ni kita panggil ijma' para guru lah kita panggil. Boleh dikatakan selalunya orang yang duduk depan ni orang yang paling pick up lah kan, orang yang paling pandai lah. Sebab tu yang selalu duduk depan ni kita panggil pelajar-pelajar skema selalu. Kan, selalu duduk depan. Bahkan oleh kerana takut dia duduk depan, tengok kosong kursi depan. Dia takut. Saya secara pengalaman peribadi memang suka duduk depan jugalah. Sehinggalah saya dah tua ni rasa macam malas juga duduk depan. Duduk belakang pasal apa? Banyak hajat kita. Kadang-kadang nak keluar, kadang orang call. Jadi tak nak ganggu majlis. Jadi kita pun tak suka duduk depan. Start anak, macam-macam lah, anak nangis ke apa, kadang kita pun dalam majlis ilmu pun kita selalu duduk belakang-belakang. Tapi apa-apa pun memang macam tu. Apabila duduk depan, sebab ilmu tu dia pergi macam bentuk piramid. Dia macam tu kan. Okey, baik. Bahkan betapa rapatnya Nabi ajar ni sehinggalah bersentuhan ni. Okey, yang kedua ialah Nabi SAW nak tarik fokus tu, Nabi sentuh. Nabi pegang tangan Abdullah bin Mas'ud. Nabi pegang tangan, nak tarik fokus supaya fokus dia tak lari. Bahkan bukan sekadar fokus, apabila ada sentuhan ini, dia akan menyebabkan ada perasaan lain, kasih sayang. Kita nak dengar, kita rasa guru kita ni sayang pada kita. Penting kita rasa guru sayang kat kita. Sebab apa? Bila kita rasa guru sayang kat kita, guru suka kat kita akan, itu motivation kita. Sebab tu bila anak-anak saya cukup risau bila anak-anak balik, dia kata guru dia apabila dia rasa tak minat belajar. Saya akan WhatsApp guru, saya akan saya akan tanyalah, saya minta tolong dia ni ada isu tak pandai nak start cakap, boleh tak cikgu tolong sembang dengan dia, cakap elok-elok supaya dia rasa dekat dengan cikgu dan dia akan minat belajar. Macam tu. Subhanallah, memang beginilah caranya. Cumanya bab sentuh tangan ni orang Melayu ni kita bukan maksudnya pegang pada zahir saja. Maksudnya tak semestinya bila kita mengajar saja kena sentuh tangan. Sentuh tangan ni orang Arab biasa. Laki sama laki dia akan pegang tangan, berjalan dia akan pegang tangan. Orang perempuan okeylah, baguslah dia pegang tangan, tak ada isu. Tapi orang lelaki dia tak biasa pegang tangan. Kalau salam tu salam cepat-cepatlah, jangan selalu lama kan. Okey. Kalau jalan pun memang orang Arab dia akan pegang tangan. Betapa rapatnya mereka pegang tangan sambil sembang-sembang. Dan saya melaluinya juga. Saya ada ramai kawan Arab sama ada di waktu belajar di Yaman, bahkan waktu belajar di UAE memang kami pegang tangan sambil berjalan. Cuma saya risaulah, takut orang anggap saya ni lain macam. Tapi biasa kat UAE, orang Arab dia biasa, sebab orang takut orang luar yang tak pernah duduk kat UAE masuk, apa ni pegang tangan. Biasa. Okey. Hingga dekat USAS pun saya kawan baik juga dengan lecturer Yaman, Arab semua. Ada yang kawan baik memang kami pegang tangan kadang-kadang. Okey, tapi bila tengok student lain lepaslah, takut orang pelik. Yang itu adalah cara kita panggil. Ada cara orang Melayu macam-macam lah. Cara orang Melayu. Cumanya nak kata kat sini, syarat dia ialah mesti kita rapat, ada perasaan. Konteks dia ialah kita mesti buat something yang menyebabkan bila nak ajar ni, dia kena ada perasaan kasih dan kasih sayang. Itu yang pertama lah. Dari sudut kafi bainaka kafai. Okey. Dalam hadis yang lain kan, hadis Jibril tu, paha aku bertemu paha Nabi SAW dan sebagainya. Okey, baik. Kama yu'allimuni as-suratu minal Quran. Seperti mana Rasulullah ajarkan aku setiap surah-surah dalam Al-Quran. Nampak? Kedudukan yang macam ni, yang Nabi ajar macam ni, bukan sekali je Nabi buat. Tiap-tiap kali Nabi ajar Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan juga sahabat-sahabat lain, memang Nabi dalam keadaan rapat begitu. Apabila seorang-seorang. Kalau nak ramai-ramai macam ni, jenuh lah. Macam mana nak rapat semua pegang tangan? Tak boleh lah kan. Yang penting rapat tu, konteks dia ialah rapat. Yang ini payah kita nak aplikasikan, melainkan kalau tuan-tuan tengok majlis Jama'atul Tabligh kat dalam surau dan masjid kan, tengok dia kata sebelum dia ni dia kata rapat-rapat bla 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 kan. Memang rapat. Tapi majlis lain dia pun tak rapat juga. Majlis ilmu lain pun dia pun jauh juga kan. Tapi majlis dia pun, tapi majlis nak kata majlis dia pun berjaya, dia pun rapat-rapatkan
Bila kita, saya pun biasalah duduk juga, kita muda-muda dulu kan, bagus tuan. Bila kita ngantuk lagi, mereka urut, oh sedap, seronok, mereka urut belakang kita, Masya Allah, kerapatan jadi menyebabkan kita, subhanallah, dia punya ukhuwah tu. Kita belajar ni bukan sekadar belajar tuan-tuan, kita belajar ni dia akan dapat ukhuwah, dia akan dapat, iaitu kita nak ni. Yang ni payah kita nak jumpa, adalah dekat dalam apa ni, kita punya tempat, insya-Allah kita boleh dapat buat. Okey, kemudian at-tahiyah lah. Saya cuba nak bahaskan apa yang kita dah baca lah. Yang ini memang salah satu yang warid. Tapi yang kita baca apa maksud dia? At-tahiyat tu maksudnya ialah kita ucapan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyat. Kita punya tahiyat. Itu tahiyatul masjid, ucapan dan penghormatan kita pada masjid ialah dengan kita buat solat dua rakaat. Tahiyat kita kepada sesama orang Islam kita bila kita jumpa, ucapan penghormatan kita bila kita jumpa ialah ucapkan salam. Tahiyat kita apabila dengan Kaabah, bila kita masuk Masjidil Haram ialah kita buat tawaf. Ini kita panggil penghormatan. Jadi kita ada penghormatan kita dalam solat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, puji dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-salawatut thayyibat, dan selawat begitu jugalah yang thayyibat, segala perkara yang baik. Okey, baik. Assalam, kemudian dalam solat kita ada assalamu alayka, yang itu penting. Tuan-tuan, dia kat sini ialah assalamu alayka ni ialah dan salam sejahtera kepada kamu wahai Nabi Muhammad. Kita guna dhamir al-mukhatab sampai belajar bahasa Arab. Maksudnya orang tu ada depan kita. Kita tak akan guna assalamu alayka kalau orang tu tak ada depan kita. Kita hanya guna ka, assalamu alayka, assalamualaikum bila orang tu ada depan kita. Kalau orang tu tak ada depan kita, kita panggil assalamu alaihi, assalamu alaihum, assalamu alaihunna kan. Tapi assalamu alayka, assalamu alayka ayuhan nabi, bermaksud setiap kali kita solat seolah-olah kita ni yes, Nabi ini seorang Nabi ajarkan kita gambarkan bahawasanya kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita gambarkan bahawasanya kita bersama dengan Nabi. Maka rugilah orang yang tak solat, maka dia tak bersama dengan Nabi. Setiap lagi banyak kita solat, lagi banyak seolah-olah kita tu bersama dengan Nabi. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alaina, kita tak lupa kita pula sejahtera kepada kita dan sejahtera kepada ibadillahi salihin, kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ada dalam riwayat yang sama, dalam riwayat yang sama, ada sahabat dia baca assalamu ala Mikail, assalamu ala Jibril. Kemudian Nabi pun toleh. Nabi kata baca apa ni? Nabi kata apa? Terus baca assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Maksudnya bila kita kata salam ke atas hamba-hamba Allah yang soleh, merangkumi semua sekali yang ada di langit dan di bumi, semua sekali hamba-hamba Allah yang kanan kiri, malaikat, semua yang ada, maka kita telah mengucapkan salam kepada mereka, salam sejahtera. Kan? Macam itulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, baik. At-tasyahud tuan-tuan, apabila tuan-tuan masuk duduk kat tasyahud, kita ada tasyahud ya, tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tasyahud awal dia syarat dia ada rukun, ni adalah tasyahud awal dia bukan rukun dalam mazhab Syafi'i. Dia bukan rukun, dia sunat ba'ad. Siapa yang tak buat tasyahud awal, maka solatnya tetap sah. Walaupun dia tak baca ataupun dia solatnya tetap sah, tetapi disunatkan untuk dia sujud sahwi. Jadi satu orang yang dia tertinggal tasyahud awal ataupun kita panggil tahiyat awal, maka dia tetap sah dan dia disunatkan untuk sujud sahwi di akhir solat dia. Okey, baik. Ni khilaf dalam mazhab Hanbali, dia kata wajib tinggal. Okey, baik. Namun demikian, kalau dia sengaja tiap-tiap solat dia tinggal tasyahud awal, maka dia berdosa. Sebab apa? Dia sengaja nak mengubah sifat solat. Dia sengaja nak mengubah sifat solat ni, masuk jadi berdosa besar. Sebab sifat solat yang diajarkan Nabi SAW ialah ada tasyahud awal, tahiyat awal. Okey. Tahiyat awal ni sampai mana? Yang ni kita nak kata.
tahiyat awal ni sampai mana? Jadi tahiyat awal ni ialah sampai sampai assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Kalau dia tak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai situ. Itu sampai situ. Tapi yang selalu kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Adakah Allahumma salli ala Muhammad ni sunnah pada tasyahud awal? Jawapannya, ia adalah istihbab, sunat di sisi mazhab Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau dia tak baca Allahumma salli ala Muhammad, sah ke tak? Jawapannya sah. Solatnya tu sah. Bahkan kalau kita tengok dalam semua riwayat yang Nabi ajar tasyahud, tak ada pun yang, kalau kita tengok, kita ada sifat solat Nabi di Al-Imam di Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita boleh buka Syekh datangkan semua sirah tasyahud Ibnu Umar, tasyahud Ibnu Abbas, tasyahud banyak, ada banyak, boleh kita tengok kan. Dan kita boleh dapati yang Nabi ajar ialah sampai dekat sini dah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadinya maka oleh kerana itu para ulama mengatakan ia tak wajib. Tapi Al-Imam Syafi'i hanya mengatakan tetap mazhab Syafi'i tetap mengatakan sunat juga untuk menambah selawat, menambahkan selawat di dalam selawat yang sekadar Allahumma salli ala Muhammad. Okey, settle kat situ. Kalau tak nak baca, tak ada masalah. Kalau kita nak berpada dengan hadis yang kita baca tu sampai dekat apa? Sampai dekat Muhammadar Rasulullah. Okey, sampai kat situ sahaja. Okey, baik. Yang jadi rukun dan wajibnya ialah at-tasyahud al-akhir ni. Bacaan ini adalah jadi wajib ketika tahiyat akhir. Siapa yang tak baca ni, maka solat dia tak sah, batal. Begitu jugalah selawat pada tasyahud akhir, siapa yang tak baca maka tak sah. Selawat pun pada tasyahud al-akhir ataupun tahiyat al-akhir, dia akan yang kita akan masuk insya-Allah akan ada dekat sini. Okey, baik. Okey, muka surat sebelah. Wa fi lafzin idza qa'ada ahadukum lis-salati falyaqul at-tahiyyatu lillah wa dzakarahu wa fihi fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard wa fihi falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Dan at-tahiyyat apa dalam riwayat yang lain, kalau kalian duduk tasyahud akhir, duduk tahiyat akhir ketika solat, maka dia pun ucaplah tahiyatulillah bla 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 bla, maka dia telah fa innakum idza fa'altum, kalau kalian baca yang tadi tu, bacaan tahiyat tadi, maka kalian telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang soleh, sama ada di dunia, sama ada di langit, juga di bumi. Kemudian falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Selepas habis maka dia pun berdoalah. Dia mintalah apa sahaja yang dia nak, permohonan doa. Yang ini ialah selepas dia tasyahud, selepas dia selawat, macam tasyahud akhir lah. Sebelum dia salam, maka disunatkan untuk dia berdoa. Saya rasa saya dah terangkan pada yang lepas. Ada dua tempat yang disunatkan berdoa. Yang pertama pada keadaan sujud, yang kedua ialah sebelum bagi salam. Dua-dua tempat ni adalah mustajab untuk kita berdoa. Hadis yang seterusnya, An Abdurrahman bin Abi Layla. Okey, sebelum tu, macam mana sifat tasyahud? Sifat tasyahud ni, tasyahud al-awal seperti biasa kita tahu, saya tak nak sebut dah lah. Kita duduk macam kita pun biasa buat. Cumanya yang mungkin kita tak biasa buat, macam mana tangan kita ni ketika tasyahud. Macam mana keadaan tangan kita? Yang biasa kita tahulah, tangan kanan letak atas tangan paha. Dalam riwayat, tangan Nabi SAW letak dekat paha kanan, tangan kiri letak dekat paha kiri. Okey, tapi macam mana keadaan kita menggenggam? Ini keadaan macam mana kita menggenggam. Ada dua sunnah. Ada dua cara yang sunnah yang warid dalam hadis yang sahih. Yang pertama ialah genggam semua, kemudian
Kemudian letakkan tangan, kemudian macam ni lah, genggam semua jari macam ni. Yang ni keadaan dia, jari. Dan jari dia mesti bengkokkan sedikit, dia tak tegak terus. Dia bengkokkan sedikit. Hannaha syai'an dalam riwayat. Hannaha syai'an, dia kena bengkokkan sedikit macam ni. Nampak tak? Dalam riwayat hannaha syai'an, dia bengkokkan sikit. Okey. Kemudian tidak digerakkan. Ini dalam tidak digerakkan. Dalam pandangan yang rajih ialah tidak digerakkan berkali-kali. Hanya digerakkan sekali sahaja. Bila tu digerakkan, itu jadi isu pula. Kita dah, okey, nanti kita timbang. Mula-mula macam ni, kemudian yang ni kita genggam semua. Mana genggam semua, naikkan jari, hannaha syai'an, dalam riwayat, kita pun bengkokkan sedikit macam ni. Dia tak terus rapat, dia bengkokkan sedikit. Dalam riwayat yang lain, dipegangkan kedua ni, kemudian genggam buat jadi bulatan, kemudian macam ni. Ya, macam ni. Dia jadi bulat. Dua-dua ni adalah warid. Dua-dua ni boleh kita amalkan. Tak ada masalah. Nampak jadikan bulatan, boleh teropong hajar. Nampak hajar kita teropong dia. Jadi kita tunjuk. Jadi ataupun kita tutup semua, tak ada masalah. Okey. Isu yang kedua, sebab dalam hadis dia asyara bi usbihi, dia memberi isyarat dengan jari telunjuk, ataupun kita panggil sababah. Dalam riwayat sababah dia bi usbihi. Okey. Jadi sepakat para ulama akan sunatnya memberi isyarat ni. Okey. Tapi bilakah nak memberi isyarat pada tasyahud ni? Bila nak memberi isyarat? Okey. Maka para ulama khilaf lagi bila nak bagi isyarat ni. Saya tak nak sembang banyak khilaf, tapi saya nak cakap, saya nak bagi tahu saja khilaf ni, dan saya tak nak bagi tahu dalil supaya kita ni tak pening sangatlah. Dalam mazhab, kita mula dengan mazhab Syafi'i ialah ketika mana illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kat illallah tu baru kita naik. Yang ini kita kalau kita tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, illallah. Kalau dalam mazhab Hanafi, dia akan kata dekat la, kat la dia naik. Asyhadu an la dia naik, kemudian illa tu dia letak. Nampak? Nampak tak beza kan? Kita mazhab Syafi'i, illa tu naik. Mazhab Hanafi, illa tu dia letak. Okey. Kalau dalam mazhab Maliki, dia naik daripada awal sekali. Terus daripada naik dia tasyahud, terus genggam, terus naik. Kemudian dia gerak kiri dan kanan. Sebab dalam riwayat, fayuharrikuha. Dalam riwayat Wa'il bin Hujr fayuharrikuha. Maka dia gerak kanan dan kiri. Ini dalam mazhab Maliki, dan dia tak gerak bawah ke atas, dia gerak kanan kiri. Sebahagian ulama mengatakan gerak bawah dan atas, daripada riwayat Wa'il bin Hujr. Dalam mazhab Hambali pula, dalam mazhab Hambali ialah dia gerakkan kita ke mana dia sebut Allah. Dia sebut Allah, dia naik, letak balik. Dia sebut Allah, naik, letak balik. Allah ada riwayat Allah ataupun ada doa saja dia naik, kemudian dia letak balik. Okey, baik. Kalau ajibnya, yang bestnya apabila kita tengok perbahasan dia, kebanyakan mereka akan menggunakan hadis yang sama. Hatta mazhab Syafi'i yang mengatakan hadis tu, adakah hadis Wa'il bin Hujr fayuharrikuha tu, menggerakkan jari tu, tak dijumpai? Jawapannya jumpa. Al-Imam Al-Baihaqi dia kata hadis tu, dia kata la'alla, dia kata moga-moga maksud menggerakkan itu adalah gerak sekali saja. Ketika mana? Ketika asyhadu alla ilaha illallah tu gerak sekali sahaja. Ala kullin, hadis yang gerak dulu selalu, kalau siapa yang belajar kitab sifat solat Nabi, sebab oleh Al-Albani, kalau dulu memang dia akan suka, kita geng-geng salafi ni selalu dia gerakkan. Hadis ni memang dhaif dah tuan-tuan. Bahkan orang salafi sendiri dhaifkan hadis ni. Syekh Muqbil Al-Wadi'i dia karang satu kitab, nak menyatakan bahawasanya satu kitab saja bahaskan hadis tu saja, untuk mengatakan bahawasanya hadis gerak tu adalah hadis yang dhaif. Sebab apa? Hadis tu diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr. Dan hadis tu ialah orang lain, ada 11-12 orang lain yang riwayatkan juga daripada Wa'il bin Hujr, tetapi semuanya mengatakan tidak ada menggerakkan jari
melainkan dalam riwayat satu orang perawi saja yang kita menggerakkan jari. Maka kita kalau tak gerakkan jari, tak gerak gitu, maka dia adalah itulah yang lebih tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita jumpa orang gerak, maka tak boleh kata dia salah, sebab bahkan itu dalam mazhab Maliki tau. Sebab ada orang kata yang ni Wahabi. Tak. Sebab apa? Wahabi sendiri pun kata tak gerak. Syekh Muqbil Al-Wadi'i itu bapa besar lah, kalau dia bukan Wahabi. Tapi kalau orang nak tuduh dia Wahabi, itulah bapa paling besar Wahabi. Syekh Muqbil Al-Wadi'i Al-Yamani, dia sendiri mengkritik guru dia Syekh Al-Albani yang mensahihkan hadis gerak-gerak tu. So, dan ramai lagi yang mu'asirin sekarang pun. Kalau Dr. Kamilin yang orang kata Wahabi kat Malaysia ni kan, dia bukan Wahabi, tapi orang kata dia Wahabi kan, pun dia sendiri mendhaifkan hadis yang sama. Bahkan saya sendiri pun yang ada dalam senarai W tu pun, saya sendiri pun, sebab saya sendiri belajar di Yaman, guru saya sendiri pun, kami bahaskan perbahasan ni memang hadis dhaif, hadis yang menggerakkan. Dr. Zaimi, itulah bapa yang orang kata pun sama, mengatakan hadis tu adalah hadis dhaif. Maka subhanallah, perbahasan ni bukan perbahasan W ke atau perbahasan, bukan, ia adalah perbahasan ilmiah. Bahkan yang menggerakkan itu adalah Maliki. Imam Malik yang hidupnya ratusan tahun sebelum lagi kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab. Okey. Faham dah ni? Ini yang kena pukul sikitlah. Siapa, kita tak ada lah masalah, tapi yang tengok dekat online ni lah. Selalu lain sikitnya nak tuduh lagi. Okey, baik. Kemudian hadis yang seterusnya. An Abdurrahman bin Abi Layla qala laqiyani Ka'ab bin Ujrah faqala ala uhdiya laka hadiyah inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallim alayka fa kaifa nusalli alayka. Okey, ini adalah bab selawat pula. Daripada Abdurrahman bin Abi Layla, dia kata apa? Kami berjumpa dengan Ka'ab bin Ujrah, maka katanya, adakah maukah aku hadiahkan kepada kalian satu hadiah? Sesungguhnya Nabi SAW telah keluar kepada kami, lalu pun kami berkata, ya Rasulullah, kami telah belajar bagaimana nak memberi salam kepada kamu, bagaimana pula nak berselawat kepada kamu. Maka Nabi pun bersabda, faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Selawat juga ada banyak, tuan-tuan. Yang ini adalah salah satu selawat yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Okey, baik. Apakah hukum seseorang itu hanya membaca Allahumma salli ala Muhammad di tasyahud akhir, kemudian dia bagi salam? Jawapannya tetap sah. Tetapi kalau dia jadikan itu sebagai sifat solat, dia kata tak nak dah baca selawat sampai habis, ini kita panggil selawat apa? Selawat Ibrahimiyah. The best selawat dalam muka bumi ni ialah selawat Ibrahimiyah. Tak ada selawat syifa, selawat tafrijiyah, tak ada. Selawat rekaan tidak akan dapat menandingi selawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi SAW. Kalau ditanya selawat apa yang the best, inilah selawat dia, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Sebab ada sebut Ibrahim. Ada dalam satu riwayat yang palsu, yang disebutkan riwayat yang dhaif jiddan. Kenapa nama Ibrahim ni ada dalam selawat? Kenapa bukan nama lain? Kenapa bukan nama Nabi Ibrahim? Ada satu hadis, Nabi Ibrahim ni dia minta, dia kata siapakah nabi terakhir? Siapakah nabi yang paling afdal? Allah kata nabi terakhir. Jadikanlah aku nabi terakhir. Allah kata dalam hadis qudsi, Allah kata dah ada dah nabi terakhir, aku dah pilih dah Nabi Muhammad. So Nabi Ibrahim kata jadikanlah aku umat Nabi Muhammad. Dia kata umat Nabi Muhammad pun dah dipilih dah. Lalu the best umat adalah umat Nabi Muhammad pun dah dipilih dah. Lalu Nabi Ibrahim kata, kalau begitu kau jadikanlah nama aku disebut oleh umat Nabi Muhammad. Lalu jadilah dalam tasyahud. Tapi hadis itu adalah hadis yang hadis yang tersangat lemah. Kisah itu adalah kisah yang tersangat lemah yang diriwayatkan dalam hadis.
Maka apakah sebab ada Nabi Ibrahim? Yang ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Okey, hadis yang seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Tuan-tuan, yang ni kena hafal dan baca. Nabi sallallahu, apakah doa yang Nabi baca sebelum bagi salam? Ya, doa apa yang Nabi baca sebelum bagi salam? Yang ni doa ni jangan pernah tinggal lah. Ya, ini doa ni adalah doa yang Nabi ajarkan dan Nabi sendiri baca. Dan ia adalah kita panggil antara doa yang jami'un mani'un, doa yang komprehensif, doa yang menyeluruh. Kata Nabi SAW, kata Abi Hurairah, Rasulullah SAW berdoa di dalam solat dia. Maksud di dalam solat ialah sebelum ada ihtimal dua tempat yang Nabi SAW baca, iaitu sama ada di dalam sujud ataupun sama ada sebelum bagi salam selepas tasyahud. Boleh, kedua-dua pun boleh. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Yang pertama ialah doa Nabi daripada azab kubur. Yang kedua min adzabin nar, daripada azab neraka. Yang ketiga wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian, tak mamat. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sebab tu nama mamat ni. Saya nak sebut banyak pun sebab nama orang panggil saya pun Mat, family saya panggil Mat. Tapi saya sebut kalau ada yang nama Mat tu panggil dengan dal. Jadi Mat. Jangan panggil Mat. Dengan ta tu jadi mati lah. Kita doakan dia hari-hari sebab manusia ni apa yang panggilan tu adalah panggilan yang bahkan itulah panggilan orang panggil kita kat dunia ni, itulah panggilan yang akan dipanggil kat akhirat nanti. Wal mamat dan kematian. Fitnah ni maksudnya bukan fitnah orang duk fitnah kita tu, itu salah satulah. Fitnah ni maksudnya kerosakan. Apa saja kerosakan, fasad, apa saja kerosakan, apa saja benda yang kita tak mahu berlaku, itu maksudnya fitnah. Fitnah ni boleh jadi terhadap dunia dan boleh jadi terhadap agama. Terhadap dunia ni, ini fitnah dia lebih ringan lah. Jatuh miskin, fitnah kita accident, nikmat ditarik dan sebagainya. Tapi kalau fitnah dalam agama ni lebih besar. Tersilap ikut ustaz, akidah tersalah, percaya benda-benda khurafat. Ya, ini fitnah dalam agama ni sangat-sangat dirisaukan oleh kita. Yang kadang-kadang yang membawanya itu ialah orang-orang agama yang nampak seperti soleh dengan serban dan sebagainya. Okey, baik. So kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala fitnah kehidupan ni. Dunia dan juga dalam fitnah di dunia dan juga selepas akhirat. Selepas mati. Kemudian wa min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah masih. Masih ni adalah sifat bagi dajjal. Sebab itu dia bukan namanya, dia sifat. Al-Masih Dajjal, dia adalah sifat. Dajjal ni yang mana, kenapa dikatakan masih? Kerana dia itu masih ni adalah sentuh. Awala mastumun nisa kan, masaha. Itulah masah, sama juga masaha. Masaha ni maksudnya sentuh. Masaha ni masih diberikan juga kepada Nabi Isa. Masih, sebab mukjizat Nabi Isa, dia bila sentuhkan orang penyakit kusta boleh jadi elok. Dia sentuh mata orang buta boleh jadi celik. Hatta orang mati disentuh boleh hidup kan. Antara mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. So Isa kita panggil Masih. Begitu juga Dajjal, kita panggil Dajjal adalah Masih kerana dia akan menyentuh setiap muka bumi ini ketika dia keluar. Dia akan pergi setiap muka bumi. Dia akan menyentuh. Kaki dia akan pergi pada setiap tempat. Apa sahaja, namakan apa sahaja tempat yang kat muka bumi ni yang ada orang, dia akan sampai. Fitnah dia besar, dia akan sampai. Menyoroklah dekat mana pun dia akan sampai. Dua tempat je dia tak boleh masuk. Mekah dan Madinah, dua tempat tu dia tak boleh masuk. Bila dia tak boleh masuk,
pun tak selamat juga orang dalam tu. Orang-orang yang munafik dalam tu, orang yang nifak yang ada dalam tu takkan selamat juga, sebab dia akan hentak kaki bergegar tanah bumi dan mat. Tuan-tuan belajar tadi Dajjal kan? Tak payahlah saya nak sembang banyak. Saya dah belajar dah. Dan dia keluar. Kemudian orang-orang munafik ni dia keluar, dia takut. Dia ingatkan nak berlaku gempa bumi, dia pun keluar daripada Mekah dan Madinah. Maka tinggallah ketika itu di Mekah dan Madinah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itulah fitnah Masih Dajjal. Kita minta kepada Allah dijauhkan daripada fitnah ini. Okey. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min, daripada ini dalam 4 perkara. Falyasta'idz billah min arba'. Daripada 4 perkara, azab kubur, azab neraka, fitnah mahya wal mamat dengan fitnah al-Masih Dajjal. Okey. Dalam riwayat lain ada juga ditambah dengan ad-dain, dengan supaya dielakkan daripada berhutang. Hadis terusnya. An Abdullah bin Umar ibn al-As an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhum annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allamani du'aan ad'u bihi fi salati qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini semua adalah bab-bab tentang doa. Yang ini adalah doa yang kita boleh baca dekat mana tuan-tuan, sama ada dekat sujud ataupun dekat rukuk ataupun dekat sebelum bagi salam. Boleh kita baca doa. Baca doa ni. Allahumma inni zalamtu nafsi. Doa ni bagus tuan-tuan. Wahai Allah, aku ni dah zalim pada diri sendiri. Banyak dosa yang aku buat, banyak perintah-perintahmu yang aku tak buat, banyak laranganmu yang aku buat. Zulman katsira. Kezaliman yang sangat banyak. Kita ni zalim pada diri sendiri tuan-tuan. Dosa banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, tak ada yang boleh ampunkan dosa melainkan Kau. Ampunlah dosa aku ya Allah dengan maghfirah, keampunan daripada di sisimu, warhamni, dan rahmatilah aku. Rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun dan yang Maha mengasihani. Ya. Okey. Ni doa ni kita boleh baca, yang kita boleh selalu baca dalam solat kita. Kemudian doa yang lain ialah Nabi pun baca daripada Aisyah radhiyallahu anhu, hadis yang seterusnya, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah solat satu solat pun selepas surah ni diturun, suratul An-Nasr, melainkan illa yaqulu fiha, melainkan Nabi akan baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan membaca fi rukuknya dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nampak? Dekat sujud dan rukuk pun kita boleh tambah allahumma ighfirli. Boleh tambah allahumma ighfirli. Tak ada masalah. Rukuk kita pun kita boleh baca doa. Sujud kita pun kita boleh baca doa. Tapi yang paling afdal doa tu dibaca ketika sujud. Sebab Nabi kata apa? Antara aku dengan hamba-ku, tempat yang paling dekat, aqrabu ma yakuna baini wa baina abdi fahuwa sajidun. Dia tengah sujud. Lalu mintalah. Tuan-tuan, dalam solat ni kalau kita dah belajar dalam bab yang lepas pun, bila kita angkat Allahu Akbar saja, kemudian kita baca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, pun kita dah minta doa pada Allah supaya dosa kita diampunkan, jauhkan kita daripada dosa-dosa. Allahumma ghsilni bima'in wasalji wal barat, wahai Allah, sucikanlah aku daripada dosa-dosa dengan air sejuk, dengan air semua sekali, dengan salji kan, dengan salji. Kita dah minta. Kemudian dekat sujud pun kita kat rukuk pun Allahumma ighfirli. Nabi perbanyakkan baca doa ni. Kan? Boleh ditambah yang kita baca tadi, tambah Allahumma ighfirli. Sujud pun Allahumma ighfirli. Kemudian nak sebelum bagi salam pun Allahumma ighfirli warhamni, Allahumma ighfirli warhamni. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Jadi memang itulah sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah namanya solat itu adalah maksudnya doa. Jadikanlah solat kita itu tempat banyaknya berdoa. Malangnya tuan-tuan, kita ni banyak jadikan doa kita di luar solat. Ni kesilapan, bukan kesilapan lah, ralat kita yang
yang paling banyak. Kita jadikan banyak doa kita di luar solat setelah kita bagi salam. Sedangkan yang diperintahkan, tak ada warid pun Nabi SAW doa panjang-panjang, doa selepas solat. Yang warid hanyalah Nabi doa dalam solat. Ketika sujudnya, ketika rukuknya. Sebab ketika rukuk dan sujud tak boleh baca ayat Quran. Dekat situ hanyalah kita boleh memuji Allah SWT dan bertasbih kepada Allah dan berdoa. Terutama dalam sujud dan juga ketika sebelum bagi salam. Oleh itu, imam yang menjadi imam, maka dia disunatkan untuk memanjangkan sedikit rukuknya dan memanjangkan sedikit sujudnya dan memanjangkan juga sebelum bagi salam selepas tasyahud. Supaya dia sendiri berdoa dan memberi ruang kepada orang lain berdoa. Saya sendiri apabila solat sunat tarawih jadi imam, para jemaah minta, ustaz, panjangkan sikit sujud lepas sujud akhir boleh tak? Sebab dia pun nak berdoa dekat situ. Masya-Allah. Dia kata baguslah jemaah masjid. Dia pun nak berdoa. Itu adalah fiqh imam. Ya, siapa-siapa imam yang dengar, panjangkan tempat-tempat ni. Terutama bagi mereka yang faham. Orang Melayu ni dia memang selalu doa dia dekat sujud. Saya dah bagi tahu dah sebelum ni, antara doa-doa yang paling afdal adalah doa-doa yang warid daripada Nabi SAW. Kita boleh hafal, kita boleh beli buku doa-doa yang warid. Doa-doa tu yang selalunya yang kita baca tu dekat lepas apa bagi salam tu kan. Itulah doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini sami, Allahumma afini fi basari. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Bla bla. Doa-doa tu semua masukkan sekarang ni, masukkan dalam solat tuan-tuan, perempuan. Ada. Lepas tu bagi salam tak payah baca doa dah kan. Zikir, lepas tu terus bangun. Pemalas lah. Wahabi tu. Ya, bukan sekat tuan-tuan je kata kena pemalas. Imam Masjidil Haram pun dia berkata pemalas Imam Masjidil Haram tak baca doa. Sebab apa? Tak ngaji, tak belajar. Kan tuan-tuan kalau tengok tasyahud akhir tu kat Masjidil Haram lama, dia belum bagi salam. Dia buat apa lama-lama tu? Tuan-tuan ingat dia selawat tu pendek je. Kita yang panjang sebab kita tambah Sayyidina tu jadi panjang. Jadi panjang sikit kan, Sayyidina. Tapi dia pendek je. Apa yang dia buat? Doa. Itulah doa. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri, imam tak disunatkan memanjangkan sangat doa selepas solat. Tak disunatkan pun. Dia kena doa dengan ringkas. Sebab itulah kita kata kita ni kadang tak ikut mazhab Syafi'i sendiri pun. Kita kata kita mazhab Syafi'i tapi doa lepas solat tu panjang. Dah lah kalau bangun nanti dikatakan kurang ajar. Betul, saya sendiri sebab orang tua biasa dia ada sentimen dia kan. Kita orang tua kalau bangun sebelum habis doa ataupun tengah doa, kita akan rasa macam dia ni kurang ajar. Kan, tengah bercakap kurang ajar. Tapi doa panjang sangat. Kita pun kadang ada urusan. Masya-Allah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i sendiri disunatkan untuk meringkaskan doa selepas solat supaya orang lain boleh buat urusan dia masing-masing. Tapi adakah doa tu bid'ah? Tak bid'ah. Jangan kita bid'ah doa itu. Doa tu tak bid'ah. Okey. Saya rasa ke-12 dah kan. Tuan-tuan pun expect habis ke-12, dah 12 minit. Meraihkan pinggang tuan-tuan masing-masing dan habis dah solat kita. Bab kita pun dah habis dah. Lepas ni solat witir. Kemudian zikir setelah solat. Tuan-tuan, zikir setelah solat pun dalam tu ada doa lah. Kan, kalau tuan-tuan baca zikir-zikir selepas solat, tuan-tuan pagi dan petang, dalam zikir-zikir tu sendiri ada doa sebenarnya. Ya, bagus. Okey, jadi apa yang ada soalan? Tak ada? Tak payahlah. Ada soalan juga. Yang awal tu kan, tak payah baca selawat Ibrahim ni tu kan. Kita tu baca, tiba-tiba tengah-tengah selawat Ibrahim tu kita teringat kan. Saya awal kan. Kita nak berhenti selawat tu kita nak bangun tak atau kita nak habiskan selawat Ibrahim ni? Tak perlu habiskan. Terus bangun, yes. Sebab yang disunatkan hanyalah Allahumma salli ala Muhammad sampai situ sahaja. Selajak tak batal solat. Yang dia. Tapi dia khilaful aula bila kita baca selawat Ibrahimiyah
Dia tak batalkan solat, tapi dia khilaful aula, khilaf dengan apa yang sepatutnya dia buat, tapi tak batal solat. Kalau terlajak, saya pun biasa terlajak. Kita pun kan biasa dalam solat tu macam-macam lah teringat kan. Dalam solat tu subhanallah. Solat ni itulah dia punya hebatnya solat ni, macam-macam kita boleh teringat. Orang yang nyanyuk pun dia boleh teringat dalam solat dia. Jadi teringat terus bangun. Tak payah habiskan. Ustaz, kalau kita lagi sujud kan, lagi sujud, Ya. Allahu Akbar tu dari mana kita nak sebut? Ada sampai ke atas kau sebut Allahu Akbar, dari bawah tu Allahu Akbar. Okey. Kita sebab kata Nabi wa idza rafa'a kabbara kan. Bila kita bangun saja, setiap kali bila kita nak masuk saja, bila kita ni Allahu Akbar. Bila kita takbir intiqalat tu, daripada mana kita ni daripada mana kita bergerak tu terus Allahu Akbar. Boleh daripada bawah tu kita Allahu Akbar. Yes. Macam enggak Ustaz? Dia pegang tak boleh. Ha? Panjang kan Allahu Akbar bila kita sujud kan. Bila nak bangun balik kan. Allahu Akbar. Yang selalu imam buat macam tu kan. Boleh ya? Boleh. Cumanya isu dia dia jangan dipanjangkan sangat. Dia jangan dipanjangkan sangat. Ada orang dia pendekkan tempat yang pendek, panjangkan tempat yang panjang. Tapi sebenarnya dia kena sama saja. Tak ada isu kalau panjang, tak ada masalah. Tak ada isu lah. Tak ada isu lah panjang pendek. Cuma dalam bab imam dia kena raikan makmum. Imam dia kadang-kadang imam tua, masalah dia lambat dia bangun. Okey. So dia ada dua maslahat kat situ. Maslahat makmum terlajak terdahulu daripada imam, ataupun maslahat dia nak Allahu Akbar tu. Jadi dia kena raikan juga maslahat makmum, sebab kalau dia Allahu Akbar daripada awal dia bangun Allah, makmum dah digigit dah. Lambat sangat. Sebab dia sakit pinggang biasalah. Dia kerek tu. So dia boleh sahaja waktu dia naik tu tengah-tengah baru dia Allahu Akbar, supaya makmum tak terlajak daripada imam, tak terdahulu. Benda ni luas, tak ada masalah. Tetapi Allahu Akbar tu yang sunatnya ialah dia lebih kurang sama-sama. Dia tak boleh panjang, time tu panjang sangat, yang tu jadi pendek. Dia tak boleh, dia kena lebih kurang sama sahaja. Kan? Tuan-tuan tengok kat Masjidil Haram, dia nak naik daripada sujud kepada tasyahud awal tu, kan? Panjang kan dia punya Allahu Akbar kan? Panjang tak? Sehingga kadang-kadang kita lupa kita dah diri dah. Kalau saya biasa sebab kita biasa pergi kan. Jadi panjang Allahu Akbar. Kalau kita orang Melayu macam Allahu Akbar pendek. Sebenarnya yang sunnahnya Allahu Akbar ni dia tak boleh nak terlampau pendek, dia tak boleh nak jauh beza sangat panjang dia. Dia kena lebih kurang sama saja. Dia bukanlah tempat yang pendek, bangun tu pendek dia jadi pendek sangat. Allahu Akbar dia panjang juga. Itu yang berlaku. Sehingga kan saya kadang-kadang pernah, kenapa dia panjangkan macam ni? Aku ni dah selalu terlupa dalam solat, nak terbangun dah. Tapi memang itu sunnahnya. Dia disamakan. Okay. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik datang dari Allah SWT, yang tidak baik adalah diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.